Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila syahda fatani wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi alhamdulillah, pertama kalinya kita syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurniaan Allah taala dapat lagi kita kembali kepada panggil kelah kita lah. Cuma jarak saja. Jarak duk jauh tu bukan sebab balah. Bukan sebab balah duk jarak jauh-jauh, kerana SOP dan sebagainya. Jadi tak apalah, ala kulihan yang penting kita boleh berada di majlis ilmu, kita dapat meneruskan lagi pengajian kita. Jadi hamba pun lupa dah sebenarnya pengajian kita pagi ni Ummu Barahin dengan Safinah Najah ke? Dua tu dah. Duk buka dah Safinah bukan? Kau tak buka lagi? Buka dah dah. Kedah. Jadi hamba duk maksud katanya kita untuk nak dekat raya Korban ni, kebetulan hamba pun ada dok buat buku berkenaan dengan soal jawab ni, Korban. Jadi untuk minggu ni minggu hadapan tu insya-Allah kita cara kau ni dulu. Lepas raya ni pula kita kembali kepada Ummu Barahin dengan Safinatun Najah kita insya-Allah. Sebab kuliah muslimat di Kuala Kerai tu pun begitu juga. Dia meminta untuk kecek bab soal jawab ni. Cuma tak sempatlah nak habiskan ke semua soal jawab ni. Jadi buku tu soal jawabnya dia muka surat ni tu ada soal jawab bab korban. Ada kita sehari dua lagi dah nak korban. Lepas tu dalam muka surat 23 tu berkaitan dengan akikah. Jadi maksud katanya tak musim korban pun boleh duduk gunalah. Moga kita nak buat akikah kadang-kadang banyak persoalan hak timbul. Kena ke tak kena? Lagu ni boleh ke tak? Lembu hak ada kudih ni boleh ke tak? Kambing ada kudih boleh ke tak? Kita nak buat akikah anak kita. Lepas tu muka surat 30 tu berkaitan dengan sembelihan. Sembelihan ni bila-bila masa sajalah. Tidak kata boleh Zulhijjah saja, boleh berkaitan dengan korban ni boleh Zulhijjah saja. Lepas tu muka surat 38 tu akhir sekali tu petua cara sembelih daripada Tok Guru Haji Hashim. Tu Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Mahizat pun ada cara dah kan. Ni orang panggil dah ada kita ambil dari buku, ada kita letak sini. Jadi kalau mengaji dengan Ustaz Mahizat kau gapo gak boleh tanda lebih lah tu. Comel benar Ustaz Mahizat dah hurah tu.
Ada. Moga dia ambil sendiri dengan Tok Gaya Yasin tu boleh tanda beberapa petua. Jadi untuk hari ni kita terus masuk. Cumanya tak boleh nak baca semua lah. Banyak. Jadi boleh ambil ni dia duk buat daurah juga di Pondok Tunjung dengan sahabat-sahabat lain lepas asar. 4 hari kita ambil untuk korban. Untuk saat jawab ni lah. Ahad, Senin, hari ni, Rabu. Jadi ada dalam 80 soalan agak kita bagi 20 soalan setiap hari. Jadi hok mana kalau kata nak mengaji juga secara sebutir-sebutir hok dalam ni, boleh tengok live kita lah pulaknya. Live di apa nama ni? Page. Ada demo tolu buat. Amo tak reti amo kampung. Demo tolu buat. Tak, demo tolu buat kan Allah Taala lah. Bukan kata saya buat ni kena bayar 1,000 lah. Tak. Demo mari tolong nak sebar ke agama saat ni dengan cara kemahiran masing-masing. Apa AJK Mahdi? Cara sebar ke agama tu dengan buat program-program. Kita dengan cara menghadiri ya. Menghadiri je susah tak menghadir tu susah sekali ya. Duit kau berapa tu insya-Allah boleh, menghadir ni susah sekali. Tak apalah, masing-masing ambil bahagian, mudah-mudahan esok kita akan berhimpun dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kita terus kepada muka surat ni. Apakah dalil bagi pelaksanaan korban? Jadi hak kita tulis ni banyak ambil furuk masail Syekh Daud Fatani, tapi capu jugalah rujuk pada kitab-kitab yang lain. Kalau supaya kitab furuk masail tak mari dalil depan tu, kita ambil kitab lain. Mana dalil kita nak korban? Tak kau ikut orang je. Tak, dalilnya daripada firman Allah Taala, fasalli li rabbika wanhar. Jadi boleh ingatlah tu. Surah Al-Kausar, inna a'tainakal kausar, kami beri kepada Muhammad kausar. Tu satu kurniaan yang besar tu. Fasalli li rabbika wanhar, maka hendaklah kamu salat. Salat sini maksudnya salat Idul Adha. Wanhar, dan hendaklah kamu sembelih. Sembelih sini maksudnya sembelih korban. Sembelih korban dengan sembelih biasa dia lain, fadilat dia lain. Sebab banyak sekali kelebihan berkaitan dengan udhiyah ni. Sebab tu kita nak mengaji berkaitan dengan udhiyah ni biar betul dengan kehendak syarak. Bila kita buat betul dengan kehendak syarak, waktu tu baru dapat pahala dan fadilat bagi korban. Tapi kalau kita buat tak kena dengan cara, mungkin hanya dapat pahala bagi daging je. Pahala korban tak dapat sebab tak kena dengan cara. Sebab tu kita nak belajar lah mana cara hok bagi kena biar dapat kelebihan orang panggil korban pada tahun ni. Jadi dalil daripada ayat Quran, fasalli li rabbika wanhar. Baik, hadis pula qala sallallahu alaihi wasallam, ma amalu bnu adam yauman nahri min amalin ahabba ila Allah taala min iraqatid dami. Tiadalah amalan hak paling hak dikerjakan oleh anak Adam pada hari korban terlebih Tuhan kasih. Nak kata amalan nombor 1 lah boleh dikatakan daripada menumpah ke darah, iaitu menyembelih ke korban. Dia gini, di antara amalan ni nak tahu lebih tak lebih, di antaranya dia tentu dengan tepat. Dia tentu dengan waktu. Tak supaya kita semaya tarawih. Lebih tak tarawih? Lebih. Macam mana lebih? Sebab bulan-bulan lain tak ada. Bulan Ramadan ya ada tarawih. Kau ada tak semaya tarawih semalam? Ya duk semaya tarawih. Tidak bulan Ramadan duk semaya tarawih. Tak boleh. Sebab tu orang panggil dia tu lebih, di antara sebabnya dikhususkan pada waktu tertentu saja. Begitu juga lah dengan korban, ibadat korban kita buat ni, lebih dia macam mana? Lebih dianya kita dapat kenal pasti bila ditentukan dengan waktu yang tertentu saja. Waktu yang tertentu, binatang yang tertentu. Tu kau nak kata lebih tu. Kalau sembelih kita nak bagi lauk daging ke orang, sembelih gapo pun boleh bagi. Jangan hok najis lah, khinzir apa semua, janganlah tu. Masa katanya dapat dah pahala. Tapi masalah korban ni hok tertentu.
Tak ada amalan hak terlebih. Jadi biar kita faham. Amalan ni nak tahu lebih kat mana. Tak ada amalan hak lebihnya lain daripada menumpahkan darah, iaitu menyembelih binatang korban pada hari raya. Sesungguhnya korban itu lagi akan datang pada hari kiamat dengan sekalian tanduknya. Sebab tu binatang yang bertanduk dengan binatang yang tidak bertanduk, afdal binatang yang bertanduk. Nak cari lembu korban apa ni? Nak cari hak mana? Cari hak warna putih. Cari hak tubuh. Seekor binatang bertubuh lebih afdal daripada 2 ekor binatang tak tubuh. Apa dia? Contoh kita sembelih seekor kambing. Korban tahun ni nak sembelih seekor kambing, hak tubuh besar. Ada 2 ekor kambing lagi, kurang sikit tubuh. Dah. Kurang sikit. Mana lebih afdal? Afdal kita tumpah darah ke kambing hak bertubuh besar ni. Walaupun seekor. Kalau mungkin hak 2 ekor ustaz, ada mungkin harga tu lebih hak 2 ekor daripada seekor ni walaupun hak ni bertubuh. Ada nak seekor bertubuh. Berbeza. Tu sedap kita duk bincang dengan tok guru. Yok mari dalam buku ni. Tu dalam furuk masail duk sebut gitu tu. Lagi akan datang akan sebut tu cuma mau ayat lalu. Takut tak sebut gak ayat dah. Dalam buku ni dia tambah pula. Gapo dia tambah? Berbeza dengan memerdekakan hamba. Lagu mana? Hamba ni dengan seorang hamba hak sihat bertubuh dengan 2 orang hamba hak biasa-biasa, afdal kita memerdekakan 2 orang hamba hak biasa. Hamba gapo hamba? Tengok cerita pindah ambil lah. Duk jual tok tua beli yalah tu. Duk jual adik-beradik yalah tu. Tu hamba tu. Kalau tak faham hamba lah. Tu hamba. Sesungguhnya korban saat ni mari dengan tanduk, mari dengan kuku dia, dan bahawa darahnya akan jatuh di sisi Allah Ta'ala pada satu tempat yang mulia sebelum jatuhnya ke muka bumi. Tuhan letak tempat mulia dah. Darah binatang korban kita. Maka suka ke diri kamu dengan korban itu. Kamu kena minat buat korban macam ni. Sebab tu binatang korban bila tengah sembelih, moleknya kita tengok ke darah saat ni tu. Lepas tu kita lahir ke dalam hati kita, ini binatang korbanku. Lepas tu adalah beberapa benda lain hak sunat. Di antaranya kita syukur ke dengan nikmat Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala izinkan kita untuk korban pada tahun ni. Apakah hukum bagi korban ni? Apa hukum dia? Hukum dia bagi udhiyah ialah sunat muakkad bagi setiap orang. Semua orang dituntut. Dia sunat ni ada sunat biasa, ada hak muakkad. Muakkad ni galak hak lebih lah. Supaya kalau solat ni, solat sunat, sunat muakkad, roy muakkad. Ada hak kita mengaji tu kan? Baik, yang ketiga, bilakah hukum korban menjadi wajib? Ada ke tak asalnya korban ni sunat muakkad, dia bawa sikit pada wajib lah. Ada ke tak sesetika jadi wajib nak korban? Ni kena cermat ni. Banyak nak berlaku. Orang tanya, duk eret gapo tu? Lembu korban. Tak kita kata. Eret gapo tu? Lembu nak korban ke? Ni lembu nak korban. Tu jadi wajib tu. Jangan kecek mudah-mudah. Jawabnya, korban menjadi wajib apabila dinazarkan. Kita menazar nak buat korban, wajib. Tu jelas dah nazar. Seperti dikatanya, bagi Allah di atasku bahawa aku perbuat ke udhiyah dengan ini, atau pada hukum nazar. Ia tak nazar tapi ia suka hukum nazar. Maksud hukum nazar di sini, sembelih itu wajib. Bila sembelih itu wajib, tak boleh kita makan, tak boleh anak bini kita makan, tak boleh ambil segiye pun. Hok kata ambil sikit tu buat makan, hok tu kalau korban sunat. Kalau korban wajib tak boleh ambil langsung. Kalau kita ambil juga kena ganti rugi. Dok berdosa lagi wajib kena ganti. Itu weh. Seperti gua nak hukum nazar, seperti aku jadikan ini udhiyah. Orang tanya lembu tu berapa? Lembu nak buat udhiyah. Jadi wajib. Tak boleh jual dah lah. Lama kita jual pula. Esok ke pagi kita jual. Tak boleh. Sebab barang tu wajib dah atas kita.
Udhiyah. Oh, masya-Allah, anda tak apa. Udhiyah ni maksudnya korban lah. Dah. Tadi ke soalan nombor 2, apakah hukum bagi korban? Bermula hukum udhiyah itu samalah tu. Korban dengan udhiyah, tak apa. Tanya deh, biar jelas molek. Jadi udhiyah tu korban lah. Korban ni bahasa kita dah tu. Udhiyah tu kalau bahasa Arabnya udhiyah lah. Baik, kurban tu jadi wajib pertamanya sebab kita nazar. Yang keduanya hukum nazar. Ya tak nazar tapi hukum supaya nazar. Seperti aku jadi ke ini udhiyah, aku jadi ke binatang ni kurban. Kita tentu tak ying lembu ni mau nak buat kurban. Kita kata gitu ni. Jadi bagaimana kalau berkata seseorang ini udhiyah, orang tanya lembu apa tu? Lembu ni lembu udhiyah. Orang tak kecek lembu udhiyah dah. Orang kecek ni lembu korban. Jolo dah tu. Lembu apa tu? Lembu korban. Ni lembu korban. Ni lembu nak buat korban. Tak boleh. Kalau kata ni lembu ada demo nak buat korban, tu maksud kata bukan kita. Orang nak buat. Sama juga kalau kita ada beli dah segi. Segi itu wajib juga. Maka jadilah wajib diharilah dia makan daripada daging korban tadi. Tetapi tiada jadi wajib seperti dikata ketika sembelih. Masa nak sembelih lembu tu kita baca apa? Bismillah Allahumma hazihi udhiyati fataqabbala minni. Ya Allah, ini udhiyahku, maka terimalah daripadaku. Tu ada sebut ini udhiyah tu. Tu tak apa. Masa nak korban tu kita baca bismillah Allahumma hazihi udhiyati. Ya tak sembelih ni, hak je jatuh tu, okey tu. Bismillah Allahumma hadzihi udhiyati fataqabbal minni tu. Tu tak apa. Yang itu tak mengapa. Dia tak ayat bahagian mana. Cuma dia kata lembu ni nak buat korban. Tapi ada bahagian dia dah lah. Bahagian dia lah dia tak boleh makannya. Bahagian dia tu lah dia tak boleh makan. Ada. Maksudnya kalau lembu seekor tu memang milik dia, seekor-seekor tu semua. Yang maksudnya lembu saat ni tu banyak mana hak milik dia. Kalau seekor lembu tu milik dia belaka, dia tak jual lagi dah. Dia kata lembu ni nak buat udhiyah. Nak buat korban, lembu ni nak buat korban. Seekor tu nak korban, tak boleh nak jual dah. Sebab ia wajib dah atas dia. Takut ia jadi seorang. Ada ia kena korban bahagia dia je lah. Bahagia dia je lah. Bahagia orang itu tak perlulah. Tak boleh makan lah. Lembu korban sunat. Tebas sunat tak apa. Tu lagi akan datang masalah. Kalau orang kata lembu apa, dia kata lembu ni lembu korban. Lepas tu dia pun ayat balik, sebut balik korban sunat. Dah. Situ ada khilaf ulama. Kata setengah tak boleh juga, kata setengah boleh. Boleh makan. Khilaf. Moleknya tak boleh makan lah. Maksudnya dia nak jual lembu. Dia niat untuk korban, dia pegang. Lepas tu dia jual. Dia ada sebut gapa-gapa ke? Tak, ia bukan kalau korban wajib ni, saya kurang jelas tak salah, tapi saya boleh faham dah hak nak jawabnya. Masuk kata kalau niat dia tak jadi wajib.
Dia niat kata nak korban. Tak ada kena mengena. Sekarang ni dia berlafaz. Nazar gitu juga, dia tak ada jadi wajib ini niat. Tak. Ya, dia jadi wajib sesuatu saat ni bila kita berlafaz. Berlafaz dengan nazar jadi wajib. Ataupun kita berlafaz dengan kata ini nak buat korban, lembu ni nak buat korban. Lembu tu milik kita dah lah. Ataupun kita ada bahagia kat lembu tu. Jadi wajib dah, tak boleh kita makan. Boleh tak? Kena lafaz tu baru jadi. Yalah tu lafaz tu dia panggil bercakap tu lafaz tu tak boleh tu tak boleh. Tak boleh tu. Jadi kalau tanya, ayat kata lembu ni ada orang nak buat korban ke ataupun lembu ni nak buat korban sunat ke, tak apa. Kalau kata lembu ni untuk korban, tak boleh. Sebab lembu tu memang milik kita, maka wajib kita tasarruf atas dasar korban wajib dah. Kayak gitu. Haram makan semua bahagia hak dia. Tak boleh makan. Ni banyak dalam kitab ada pesan ni. Dia kata betapa ramainya jatuh pada orang awal. Kita kata, oi pelik. Hajalah muson ni. Pengarang kitab budaya kata banyak dok berlaku. Bapanya banyak berlaku tu? Sebab kita tak jumpa masalah. Bila kita tahu dah tak boleh kecek gitu, kita tak kecek dah lah. Kalau kita kecek pun lepas kecek kita cuma cepat lalu. Korban sunat, boleh pergi kau kilah lagi. Gitu dah. Jadi kalau orang tanya lembu nak agak apa, ya kata lembu nak korban sunat kau, tak apalah tu. Dia tak boleh makan hak dia. Kena bagi orang lain belakang. Bukan kata dia tak boleh makan, anak bini dia pun tak boleh makan juga. Jadi kalau dia tak buat gitu berdosa lah, kena ganti rugi balik. Bahkan manakala berkata seseorang ini udhiyah, maka jadilah wajib diharilah dia makan daripadanya. Kalau dia masa sembelih tu kata Allahumma hazihi udhiyati, ini udhiyaku, tak apa tu. Sebab apa? Maka tidak jadi udhiyah, tak jadi korban itu wajib. Dia berlafaz gitu kerana dikosak kita baru berkat, ambil berkat. Hak tu memang dituntut lah. Kita berlafaz gitu waktu kita nak sembelih tu. Tu tak apa, tak jadi korban. Tak jadi korban yang wajib. Ni. Hak jadi korban wajib ialah waktu biasa. Apakah pengertian udhiyah? Udhiyah ni gapo gak duk mengaji udhiyah? Tak tanya udhiyah tu gapo deh. Udhiyah ataupun kita panggil dengan bahasa kita korban. Udhiyah pada bahasa Arab ni, bila kata udhiyah kena kepada binatang yang disembelih pada waktu duha. Mana-mana binatang kita sembelih waktu duha, dia panggil udhiyah lah. Pada bahasa, bukan pada syarak lagi. Adapun pada syarak iaitu binatang yang disembelih daripada binatang na'am, terkeluar tu hak tidak na'am. Binatang na'am ni maksudnya binatang ternakih hak kaki pak tu lah. Ayat itik tak termasuk. Tapi kalau kita ni miskin telajuk, bolehlah kita nak sembelih ayat itik. Tak aja buat korban apa, tak ada duit nak korban lagu mana. Boleh ikut pendapat Ibnu Abbas. Setengah ulama membenarkan taklid pada pendapat Ibnu Abbas, hok kata boleh korban ayat itik. Lama tak korban lembu dah tahun ni. Dah ustaz kata boleh itik. Hok miskin, hok makan ni tak cukup, hidup melarat ni, umur pun tak ada kau. Hok jenis gitu boleh lah. Nak dapat juga ke kelebihan. Ada begitu hok cukup makan minum ni. Tak boleh buat lah dengan itiknya. Kerana apa? Kita sembelih tu kerana mendampingkan diri kepada Allah Ta'ala. Sebab tu bila nak mendampingkan diri pada Allah Ta'ala ibadat kita ni, maka kita kena buat seperti mana yang syarak ajar. Sebab tu kalau katalah binatang besar sengerti tapi tak cukup umur lagi, boleh tak sembelih? Tak boleh. Sebab apa? Sebab syarat bagi binatang korban ni biar cukup umur. Adapun kalau kita nak sembelih biasa, nak jual kat orang, tak ada masalah. Cukup umur tak cukup umur pun. Hak ni kalau nak korban, nak buat akikah, bentuk ibadat. Bila bentuk ibadat kena buat ikut cara syarak, baru dapat pahala.
Bila korban pada hari Aidil Adha 10 Zulhijjah dan hari Tasyrik 11, 12, 13. Jadi tak payah berebut lah. Dok panggil Tok Imam, panggil ustaz hari pertama, hari kedua, hari ketiga ada lagi. Jadi orang panggil itulah dipanggilkan korban. Luar daripada definisi ni, takrif ni, maka tak dipanggil korban. Kita raya bila? Hari Jumaat dah. 10 Zulhijjah ni. Hari Khamis kita nak sembelih dah. Tak jadi korban. Dia kena hari tu, pagi tu startnya. Tu pun lepas daripada qadar dalam 2 rakaat sebagai sunat, dia khutbah yang ringkas. Dia habis lepas waktu tu naik matahari adalah qadar 10 minit 20 minit saat ni, barulah sah untuk dikorban. Kalau dok awal lagi dah kita sembelih, tak sah sebab tak masuk waktu lagi. Diambil daripada gahwah perkataan udhiyah saat ni tu, maka dinamakan dengan awal masa yang dikerjakan iaitu waktu duha. Ambil waktu duha. Sebab tu seeloknya binatang korban ni kalau kita sembelih tu, kalau boleh waktu duha tu lebih molek. Apakah hukumnya sunat aini atau kifayah, atau wajib padanya, atau sunat muakkad saja? Hukum dia mana? Jawab, jika ada berbilik isi rumah maka hukumnya sunat kifayah. Apa maksud berbilik isi rumah? Maksud berbilik isi rumah di sini maksudnya ramai anak beranak, 4-5 orang anak beranak kita. So keluarga ada 4-5 orang. Tok laki, bini, 2-3 orang anak hak bawah kita ni. Maka sore sembelih, hak lain terlepas tuntutan. Tu orang panggil sunat kifayah. Adakah sunat aini atau kifayah? Adakah wajib padanya atau sunat muakkad? Jawabnya, jika ada berbilik hukumnya sunat kifayah, dan jika tidak berbilik ahli rumah maka namanya sunat aini. Maksudnya kalau kita seorang yang hidup ni sebatang kara, waktu tu sunat tuntutan tu dia panggil sunat aini. Supaya kalau kita makan sore lah, makan sore tuntutan sunat baca doa tu kita seorang saja. Tapi kalau kita makan ramai-ramai dak dalam tali ke, maka tuntutan saat ni bila sore buat hak lain tak apa dah. Dapat dah orang panggil lepas dah tuntutan makruh makan dengan tak baca bismillah. Walaupun tak baca, ada dah dia mau baca. Lepas tu hukumnya adalah sunat muakkad. Sunat muakkad, maksud kata sunat muakkad ni sunat yang sangat dituntut oleh syarak. Sunat yang sangat dituntut oleh syarak. Nak sampai tahap wajib dah lah, tak sampai lagi. Pada hak umat daripada hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib. Hak kita sunat muakkad, hak Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib. Ni lah supaya semaya witir malam-malam. Hak kita sunat, hak Nabi wajib. Mujur hak kita sunat. Kalau kita wajib dosa sama tiap malam. Tiap malam dosa sama. Apa? Dah witir buat bulan Ramadan. Hak lebih teruk, hak lebih ketara lagi kalau ada hak tanya, "Ustaz, boleh ke kita nak semaya witir di luar Ramadan?" Teruk benar dah tu soalan tu. Boleh tanya tapi teruk sangat dah lah. Boleh ke nak buat witir di luar Ramadan? Kalau tanya nak buat tarawih bulan luar Ramadan tu, ada munasabah juga nak tanya gitu. Witir ni bukan tertutup bulan Ramadan. Ada witir ni penutup bagi tiap ibadat kita seharian. Sudahi dengan witir. Hak itulah yang afdal. Cuma kita nak buat sebelum tidur ke, selepas tidur ke, itu atas kita lah. Kalau kita bimbang tak bangga, kita buat sebelum tidur. Kalau kita yakin betul kita bangga, buat lepas tidur. Hak tu lebih molek lah kalau dah yakin sangat gak. Tapi kalau subuh bukan kadang bangun, kadang dok gak, hak tu tidak yakin dah tu nak bangun ni. Buat awal lah. Baik. Tapi kalau witir bulan Ramadan dia sunat berjemaah. Luar Ramadan dia tak sunat berjemaah. Gitu saja. Cuma kadang-kadang program ni molek kita pakat buat. Ahli jemaah pakat buat, AJK masjid pakat buat. Ambil waktu-waktu free hari Jumaat, hari Sabtu, waktu free dekat buat majlis-majlis qiyamul lail ke. Hari Senin Khamis buat majlis-majlis berbuka puasa ke. Molek juga tu, satu tarikan dia panggil. Dak sekala buat majlis buka puasa ni pada Asyura ke, Arafah ke, ataupun bulan Ramadan baru buat buka puasa dah. Hari lain tak ada buat.
Kalau kita buat tu rasa molek sekali. Ambil iqamah saja ke majlis berbuka puasa beramai-ramai. Tak. Baik. Jika ada berbilang isi rumahnya, baik saya itu sunat muakkad pada hak kita. Mana dalil umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum, aku diperintahkan dengan korban sedangkan korban tu sunat bagi hak kamu. Nah. Lepas tu tengoklah bawah tu. Bila kata binatang na'am, lembu hutan, kedai hutan, tak boleh tu. Tak, sebab dia tu dia panggil apa? Tidak binatang peliharaan tu. Tak boleh. Lepas tu kalau tengok nombor 3 di bawah tu, Amor nakal dalam kitab, memadai korban binatang yang jadi antara dua jenis binatang. Binatang kacuk bara comel dia apa, dia bara dah. Kacuk hok Arab mak saleh, kacuk. Jadi maksud katanya kalau binatang jenis kacuk gitu boleh. Lembu dengan uta boleh melih anak dia saat ni. Lembu dengan uta ada anak. Apa dia? Luto. Umpamanya nama anak saat ni nya. Boleh melih. Lepas tu nak ikut omor siapa? Ikut omor lembu ke ikut omor uta? Ikut omor hok banyak. Ikut omor uta lah. Kalau lembu dengan kambing ikut omor lembu. Walaupun anak saat ni tu kongsi daripada lembu dengan kambing boleh, cuma nak ikut omor mana nak buat udiah ni Ustaz ikut omor banyak. Ya ada ke omor nanti kita akan baca lepas pada ni. Baik. Jadi boleh boleh. Tak. Pas ni tak ada buku dah sesi soal jawab ni. Muka kitab pun soal jawab dah. Kalau orang buku bab korban kan kena buku sesi soal jawab ni buku pun kitab soal jawab dah. Siapakah yang dituntut melakukan udiah? Siapa dia? Hak kena buatnya. Semua orang ke? Moga saat ni memang semua orang. Kita kata, patu golongan jenis mana semua orang saat ni? Mereka yang dituntut udiah ialah orang Muslim. Hak kafir tak payah buat lah. Tak ada tuntutan pun. Pos maya lah. Poso lah. Orang kafir dah. Tak ada dok berdosa. Maksud katanya, tak ada kita ni kena hidup paksa dia semaya poso dah. Moga dia kafir. Tapi seksa dia saat itu diseksa dengan dua sebab. Sebab dia tu kafir tu sebab dia tak semaya tu sebab dia tak puasa pula. Kena seksa juga. Dia katanya hanya saya kalau saya semaya pun bukan sah saya semaya waktu tu. Dah tahu dah gitu apa tak masuk Islam. Gitu apa? Masuk Islam lah. Aslim tu Islam. Tak. Masuk Islam selamat kamu. Baik, apakah hukum jika tidak baik orang Islam, orang cerdik, rasyid. Bukan orang jenis dungung dak lah. Ni, kalau orang dungung, orang bodoh gitu takut nak kena tipu kau, tu biar wali dia urus. Yang tiga orang merdeka, yang keempat orang kuasa, ada kemampuan. Lagu mana masuk kuasa ni? Ada duit 10,000. Dak, dia kata ni itu mereka yang memiliki lebih daripada barang yang dia dapat udhiyah. Maksudnya pada hari dia nak udhiyah, dia nak korban tu ada lebih daripada duit dia. Maka dia tu dituntut untuk buat korban. Kalau tak buat maka makruh. Sebab khilaf ulama tu pada bahasa korban tu sendiri. Ada pun zakat tak keluar berdosa. Cuma nak kata banding dengan zakatnya, zakat ni semua orang kena keluar. Kalau dia tu ada lebih duit pada hari dan malam tersebut untuk dia nak belanjakan anak bini dia, ada lebih. Enggak, siapa dia tak ada lebih lah ni. Golik kata ada lebih belaka lah. Kalau kata 50 riyal, 100 riyal pagi dengan malam tu nak belanja. Ada kau orang ada 100 riyal duit. Jaga putih mata nak jumpa lah ni weh. Tak. Paling tak ada buah watak tu pula 10 riyal, 20 riyal pula kau. Jadi orang yang ada lebih pada makanan dia, tanggungan dia pada hari dia malam tersebut, maka orang ni dituntut atasnya untuk zakat. Serupa masalah nikah dah. Kuat kiyah kok tu kiyah kat ni weh. Masalah nikah takut orang salah faham. Masalah nikah ni siapa dia? Hak sunat menikah. Orang yang ada keinginan nak menikah Yang kedua, orang yang ada belanja. Belanja ni berapa ukuran dia kalau ada belanja?
Coyak berapa ukurnya? Hok dobit dalam agama lah, jangan nak dobit hok kita mek dia ni. Mek ni enggak dia kena gaji 10,000 dulu bulan-bulannya. Baru belanja. Hok dobit agamanya kuana? Sekadar dia saat ni tu ada belanja mas kahwin, dia dapat memberi makan minum dia pakai pada malam dia hari tersebut, hari menikah dia. Gak siapa dia tak ada duit waktu tu nya. Lepas tu esok lusa guano. Esok lusa tak tahu guano lagi. Sebab tu ukurannya hari tu saja. Nak kata ada tututan sunat ni. Sebab kalau ikut dengan kita, ukuran kita gak, nyanyi esok lusa dia ustaz, berapa tak kira dengan 10 tahun akan datang. Dah. Orang nak kira 10 tahun 20 tahun akan datang gak, memang tak ada siapa yang boleh nikah. Ukuran dia hari tu. Sebab rezeki kita ni, sebab tu Allah Ta'ala kata, aku tak tutup membuat ibadat esok. Kau Tuhan suruh dah kita maya subuh esok hari. Suruh dah kau? Dah. Begitu juga jangan kita duk tutup rezeki kita esok hari. Ya Allah, rezeki aku esok hari lagu mana? Mung ni mayamu apa aku tak suruh duk semaya dah esok. Esok tu esok lah. Mu dah tutup dah rezekimu esok hari. Mati hari ni tak tahu. Dah. Dah tutup lah. Hak hari ni alhamdulillah ni ada. Ni esok wana lusa wana Allah gitu mau bimbing. Wak suka Tuhan ni miskin kedekut sangatnya. Dok masalahnya ustaz, kita simpanan kita tak ada. Hak beri makan bukan simpanan kita, hak beri makannya Allah Taala. Yakin situ. Sedap lalu kecek pak kau ni enggak? Dah. Ada seorang tu gambar ke? Yo pergi rumah seorang datuk. Datuk ni kaya. Ajak makan. Dia rasa dia dah lah. Tak sihat. Datuk tak sihat ni dia ajaklah tok gurunya, masa sihat dia lupa tok guru. Dia tak sihat dia ajak tok guru makan. Penuh katanya tok guru kita. Penuh hidangnya atas meja. Cocok lauk. Datuk kata selagi tok guru makan. Allah, insya-Allah datuk banyak ni, tak habis ni. Nya datuknya makan gapo? Bubur. Bubur. Nasi air. Tanya tok guru ni mana? Banyak makan ni, KFC ada, McDonald ada. Chicken chocolate habis semua benar, semua mak neko ada. Dia dah makan bubur saya apa? Tak boleh dah, doktor tak boleh makan dah. Lepas tu mana hak rezeki kita ni? Hak datuk saat ni rezeki dia 10 juta tu kau. Dak, rezeki dia nasi air tu lebih teruk pada orang miskin. Orang miskin nak makan dah nasi air lah ni. Paling tak ada juga ikan, telur kau, nasi air. Muncul boleh makan ya. Kalau tak ke? Tak. Tunggu rumah bahaya. Tunggu ajar mari. Rezeki kita hak tu lah. Susah lah nak menikah. Hama pun pelik. Orang kalau susah ke menikah ni kaya tak boleh. Di antara dituntut pada syarak, dipercepat ke. Apa dia? Masuk waktu solat antaranya. Lagi ialah bila ada anak perempuan, dituntut atas kita mempercepat kepada kahwinnya. Anak tino ni orang mari siap minta kau lagi. Tak reti agama. Tak reti agama lah. Kalau reti agama mereh ni, nanti dulu anak saya tengah belajar, nanti dulu dia baru nak masuk universiti, nanti dulu dia belum dapat, dia nak tunggu dapat tawaran kerja, nanti dulu dia tak simpanan penuh lagi, nanti dulu dia tak sempat beli kereta lagi, nanti dulu dia tak rumah lagi, nanti dulu dia nak masuk kubur dulu. Dipercepat ke? Kalau masalah betul, salah tu ustaz, betul. Hak dah kita mengaji kita dah. Habis itu bak korban hari ini ni. Apakah hukum jika tidak mengerjakan udiah oleh seluruh ahli keluarga dan seorang apa buat? Lagu mana hukum dia? Jawabnya, jika seluruh ahli keluarga tidak mengerjakan korban, maka jadi makruh. Agama tak suka. Biar seorang buat tak apa dah. Dan apabila dikerjakan oleh seorang daripada mereka ahli keluarga kita, ayah duk buat deka, mak duk buat deka, maka lepaslah tuntutannya. Hak lain tak dituntut dah. Maksud kata tak buat tu tak jadi makruh dah. Sebab ada dah dia mau buat. Kalau tak ada orang buat, makruh hukum dia. Makruh ni tak berdosa, cuma orang panggil syarat beci lah. Tetapi pahalanya tertentu bagi yang mengerjakannya sahaja. Pahala boleh ke ayah ngambil saja buat, anak tak boleh. Sebab tu dia mau nanya nak buat ke anak, boleh ke tak? Boleh. Nanti akan datang.
Jadi takut tak ada nak tanya, tak ada nak baca, kita jawab saja. Nak buat ke anak boleh. Hari tu pun ada demo nak menanya. Ustaz kata dia buat ke anak kita. Apa tak boleh buat je? Boleh. Oh tak boleh ya? Boleh, tak ada masalah. Kita sebagai wali dia. Tapi kena ambil harta kita lah, jangan ambil harta anak. Namun mek dia meninggal awal, dak bagi harta saka ada milik kita, dah ada bagi anak. Anak ni banyak bahagiannya. Kena kau sore dia tu anak jatuh, oh beres kau dia belaka duitnya. Dak. Jadi pada waktu tu jangan dak ambil harta dia. Ambil harta kita lah. Colek harta kita. Tu masing-masing keluarga dah. Jadi masuk katanya kita ada 10 orang anak. 10 tu berkeluarga belaka. Tu atas tiap-tiap keluarga. Kita hak lain lah tidak kata mek kita ada buat dah tahun ni. Dak hak ni bahagia keluarga kita dah. Sebab demo tu kira keluarga demo dah. Ni. Jadi kau anak tu kalau besar dia buat jual beli sendirilah. Kalau dah dia besar dia tak ada belanja lagi, tapi kita sial lama ke mati awal tak ada amalan. Tak ada amalan enggak. Dia mati tak boleh nak buat dah kalau mati. Kita pun ambil nawe pergi beli koba lembu neh. Lepas tu buat korban tahun ni. Namanya kita beli minggu lain pula. Neh. Tu dia beli dia. Mungkin dia pandai dah. Baik, tetapi pahala tertentu bagi yang mengerjakan sahaja seumpama solat jenazah, yang mana jika dilakukan oleh seseorang sahaja, maka lepaslah tu orang lain. Apakah hukum seseorang berkata ini udhiyah, adakah jadi hukum nazar? Tiada dinamakan nazar, tetapi lazimlah udhiyah. Dia panggil bukan nazar tu, tetapi orang panggil hukum nazar. Tu kata lazimlah udhiyah. Lazimlah udhiyah tu maksudnya wajiblah dia korban. Bukan nazar tapi wajib dia korban. Sebab dia takyin dia panggil. Masalah kita dia panggil takyin, menentukan mana-mana lembu. Kerana dihubungkannya dengan nazar. Takyin, masalah takyin ni dia hukum dengan hukum nazar juga. Dia harap atasnya memakai, dia tiada diterima katanya aku maksudnya dengan korban sunat. Khilaf bagi ulama mutaakhirin. Ini yang ayat sani tu. Jadi bila orang tanya lembu ke apa? Dia kata lembu ni nak buat korban. Lepas tu dia poyak mula. Maksud akunya korban sunat. Hak jenis gitu kata setengah ulama wajib juga dia korban. Kata setengah sunat korban. Maksud kata sunat ni boleh dia makan lah. Kalau kata wajib korban tak boleh makan dah. Jadi kalau kita terlepas kecek gitu kat kita ingat semula. Maksud korban sunat. Bukan nak korban wajib. Tu kita ayat dah sini. Maksud kata hak bahagia dia. Kalau bahagia dia seekor lembu. Kalau bahagia dia so tu tadi wajib. Ni. Hak orang lain tak ada masalah. Baik. Tak masalah itulah banyak dak berlaku di masyarakat kita. Jika dia berkata aku jadikan kambing ini udhiyah atau bagi Allah di atasku bahawa aku udhiyah dengan ini binatang, maka wajiblah disembelihkannya. Bila wajib tak boleh makan. Bukan tak boleh makan kambing, kita tak boleh makan. Kau lain berlaku. Berkata seorang, jika aku memiliki kambing itu, maka bagi Allah atasku bahawa aku akan berbuat korban. Dia kata kalau aku milik akan kambing itu ni maksudnya tak milik lagi. Dia tentu dah kambing itu kambing tertentu. Aku nak korban. Adakah wajib atas dia buat korban? Adakah jadi nazar wajib dia korban? Jawabnya tiada jadi nazar. Dia tak jadi nazar tu sebab dia ada kalimah kambing itu. Dia tak beli lagi. Dia cuma kata kalau aku beli kambing itu bagi Allah atasku aku korban. Dia tak jadi nazar. Cuba tengok, berbeza pula dengan masalah jika dia berkata jika aku milik akal kambing. Nampak dah? Dia tak ayat kambing mana-mana. Dia kata kalau aku milik kambing bagi Allah atasku aku sembelih. Itu jadi nazar. Awak kata. Kalau dia kata gini, kalau aku milik akal kambing ni, kambing itu jauh, itu jauh, ini dekat. Ada bahasa
bahasa jiwa bangsaku. Tak, dia kata kalau aku milik akal kambing itu, maka bagi Allah atasku aku korban. Tak jadi nazar dia kata. Ada furuk masail. Tapi kalau dia kata kalau aku milik akal kambing, dia tak tentu mana-mana kambing, umum. Apa dah? Dia ayat kalau aku ada cuba mek ayat kata kalau mek boleh kambing tahun ni, ada mek beli kambing tahun ni bagi Allah Taala atas meknya mek nak sembelih. Dia ayat gitu. Dia tak ayat kambing mana-mana secara umum. Hak tu jadi nazar. Dah tak ya? Pening kau. Mula semula. Reverse balik. Kalau aku milik akal kambing, bagi Allah atasku korban. Dia tak ayat kalimah itu je. Maksudnya dia tidak menentukan mana-mana kambing. Dia kata kalau aku ada kambing, aku nazar nak sembelih. Bahasa mudah weh. Tak ada orang bagi Allah atasku jarak weh. Kalau aku ada kambing, aku nazar nak sembelih. Wajib sembelih jadi nazar. Tapi kata kalau aku kambing tu comel nampak, kalau aku milik kambing tu aku nazar nak sembelih, tak jadi nazar. Pelik juga dak. Tentu kambing saat ni. Sedangkan kambing tu belum dia milik. Lepas tu tengok dia buat ilak guna. Kau pening, hak saat ni pun pening dah. Dia kata maka kata-katanya itu menjadi nazar hak umum saat ni. Dia tak ayat mana-mana kambing. Jadi nazar gitu tu. Saat ni tak jadi nazar dah. Pelik. Ai kata pening ke. Faedah ke? Faedah. Maka apabila dia memiliki kambing, kata umum saat ni, kalau aku ada kambing aku nak menazar sembelih. Kalau dia ada kambing, maka wajib atasnya membuat korban. Wajib lah. Kalau tahun ni kita ada kambing, wajib buat korban. Buat korban tu waktu korban lah. Kenapa? Kerana ia bukan ain. Bukan ain ni maksudnya bukan kambing yang tertentu. Bukan ain ni maksudnya bukan kambing yang tertentu. Hak kata jadi wajib sebab nazar ni sebab bukan yang tertentu. Ain ni maksudnya bukan sesuatu benda yang tertentu. Kalau saat ni hak tertentu, ia tak jadi nazar. Iaitu benda yang tertentu, yang sabit, yang tetap pada zimmah, ini pada tanggungannya. Tak apalah, faedah deh. Ada sebab dia koik dengan kalau aku boleh kambing. Ada lah. Sekarang ni sebab dia kata maka jika dia beli kambing, wajib dia korban. Sebab dia kata kalau aku ada kambing aku menazar nak korban. Tapi dia kata aku menazar nak sembelih kambing tahun ni, tu memang wajib belilah. Mak tu je nazar. Soal lagi kambing itu umum. Sekali je lah nyanyi kau dia barut juga dia. Sekali kalau aku ada kambing aku menazar nak sembelih. Dah sekali tu. Kecuali dia kata kalau ada aku ada kambing aku menazar nak sembelih. Tiap-tiap tahun. Umpamanya kalau dia kata ya atas dia lah. Ni po lafaz tolak sat ni lah, lafaz tolak sekali lah. Bila dia ada kambing saat ni? Bila saja dia beli kambing? Bila masa. Kata tahun ni, tahun depan dia beli, tahun depan wajib. Gitu. Tidak tentu tahun ni. Kecuali kata tentu tahun ni tu bila dia kata aku menazar nak sembelih kambing tahun ni. Itu memang tentu lah. Kalau dia umum pula ni, aku menazar nak sembelih kambing, itu tak tentu juga. Tahun-tahun mana? Soalan, adakah makruh orang yang hendak berbuat korban dia memotong rambut? Ni pun jarang ada di kitab lain juga ni. Atau kuku yang panjang pada 10 hari bulan Zulhijjah sedangkan dia kehendak buat ihram. Boleh deh. Atau ingin mengerjakan solat Jumaat. Adakah makruh dia berhias dengan bercukur misal dan bulunya serta memotong kuku? Dia gini, start daripada awal Zulhijjah. Start daripada awal Zulhijjah. Siapalah hari nak korban, seeloknya dia tekat kuku, makruh kerak kuku, cukur misal janggut. Kalau orang jatuh, dah ikutlah kerak rambut koretin tak molek.
Hinggalah dia korban, dia sipir berlaku. Lepas tu kalau orang pergi Jumaat lah ke mana? Orang Jumaat sunat ke kat kuku. Apa? Sunat ke berhias sikit nak pergi Jumaat? Jawab kata tak makruh. Orang nak pergi Jumaat saat ni tu untuk nak kerak-kerak kuku dia, untuk nak kerak kat misal dia untuk pergi Jumaat. Awak ni. Tak apa. Apa Jumaat dekat ni dah. Sudah Zulhijjah lagi tu. Dia nak korban Jumaat depan tu. Tak? Boleh. Jadi tak makruh. Biasa kita dengar makruh lah. Tak boleh. Bagi orang nak pergi Jumaat, dia orang ihram. Orang Tina tak pergi Jumaat tak ihram ke apa, tak payah gerak lah. Dia sabit hadis ni dah, ada hadis. Nabi SAW suruh ke dia meneguh daripada kerak kuku, kerak bulu, cukur misal ke gapo, meneguh. Tu sabit hadis. Sebab ada setengah orang dia kata apa kaitan dengan cukur misal, dengan kerak kuku, dengan nak sembelih kambing? Apa kaitan? Dah jelas daripada hadis riwayat dalam kitab Muslim dah sebut gitu. Orang mengaji dia tak kacak banyak muka dia reti dah. Orang yang kacak banyak jenis petikai gitu gini mbak dia tak reti, dia tak mengaji. Jadi bila dengar pelik-pelik gak ya petikai apa nak khurafat lah kau tu. Buah khurafat banyak. Buah khurafat. Khurafat tu gapo? Khurafat tu gapo? Dalam kitab Syamai ke? Khurafat tu nama orang. Kena Syamai sebut. Satu ketika Nabi SAW ada cerita benda pelik kat isteri dia. Benda pelik-pelik. Jadi isteri kata cerita khurafat ni ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata mu tahu tak khurafat tu gapo? Kata apa khurafat? Khurafat ni nama orang. Satu ketika khurafat ni jin ambil dia masuk dalam alam jin. Lama dia berkata cerita dongeng pula ni. Jin ambil dia masuk alam dia. Pelik lah dia tengok alam saat ni. Lepas tu tak ada berapa lama jin hantar balik kampung. Jadi khurafat ni dia cerita benda tak alam jin saat ni lah. Orang kata mu ni khurafat lah. Dekat khurafat. Cerita pelik-pelik kat cerita khurafat. Bukan khurafat tu. Adalah hadis. Adakah makruh bagi ahli keluarga hak lain kat kuku? Mereka nikah dah. Ada nak baca putih-putih kat baca rumah lah ataupun tengok live hak petai-petai kita dah buat insya-Allah. Makruh ke tak? Tak. Keluarga dia tak makruh untuk kat kuku. Hak makruhnya hak nak korban tahu tu je. Adakah tegah makruh tersebut hingga tamat sekalian hari tasyrik? Tak. Tegah kata dia nak kerak kuku jangan cukup misal tu siapa ko dia korban. Kalau dia korban 10 Zulhijjah, dia boleh kerak dah kuku. Tak perlu tunggu 13 Zulhijjah. Jadi tegah tu bukan siapa hari habis 13 Zulhijjah. Tak. Siapa ko dia korban. Sunat bagi laki menyembelih sendiri. Dia pandai menyembelih. Lepas tu hak buta wakil pada hak tidak buta. Gapa? Tak jelas. Ada sebelum tu lah tu. Sebelum tu. Tak boleh lah. Baik, ke-14 hendak ihram tu. Apakah hukum mewakilkan menyembelih kepada kafir kitabi atau kanak-kanak? Makruh hukum dia. Kafir kitabi dia bukan kafir semua tokong kitabi. Kitabi ni maksud katanya asal daripada kitab Taurat Injil. Hak tidak diubah. Dia kafir kitabi ni sah untuk kita kahwini. Hak jatah muslim sah kahwini kafir kitabi hak muslimat. Bukan muslimat maksudnya kafirah, kafir kitabi. Tapi kalau kata hak jatah tu kafir kitabi nak menikah dengan muslimah tak boleh. Bapa kata hak jatah muslim boleh nikah dengan muslimah kafirah kitabiyah sebab dia boleh betul isteri dia saat itu untuk memeluk agama. Jadi jawab kata makruh suruh budak-budak duk sembelih. Yang ke-15 apakah perkara sunat dilakukan? Sunat dilakukannya masa kita duk sembelih saat itu kita hadirkan dalam hati kebesaran Allah. Tu dah. Hak mana nak sembelih tahun ni tu. Ingat
Wak mari dalam hati kebesaran Allah Ta'ala. Tuhan yang memberi nikmat kepada kita. Bersyukur di atas binatang Tuhan wi kita korban. Dah. Bersyukur binatang besar ni. Kalau binatang koruh, tu malu wis tu. Dah. Alhamdulillah ya Allah beri aku gini mau binatang untuk aku korban. Itu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail AS kan? Tu. Jadi duk sembelih anak pula weh. Hak tu wahyu. Bukan nak kata betul-betul Nabi Ibrahim ni taat ke Tuhan, kekasih Tuhan ke hingga hilang lenyap tak ada kira dah anak bini dah Tuhan kata gitu-gitu. Apa? Sayyidina Hajar ni lagi duk atas lagi Mekah dalam keadaan tak ada gapo. Kalau kita ni duk laki tu zalim ke tak zalim weh? Zalim. Kalau ukur ramai, kalau Nabi tak boleh ukur gitu. Sebab bagi wahyu, hikmah dia tu. Nak adanya air Zamzam, nak ada hidupnya Mekah dan sebagainya. Ni. Lepas tu nak ayat gapo besar ni? Ketaatan Nabi Ibrahim AS pada Allah Taala. Buat tu gak tak khabar dah hak anak kau, hak bini kau bila dah Tuhan perintah ke. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasih ke anak isteri ni, tapi kalau dia bunyi azan tak cara dah ke anak bini. Lupa dah. Siapa tahu tu? Ni, tupu kepada nak disolat. Nak ayat kata mendengar keseruan daripada Allah Taala untuk suruh kita sembahyang. Baik, tu biasa ke kebesaran. Berapa umur? Umur utuhnya 5 tahun lebih. Kalau umur lembu kubah 2 tahun lebih. 2 tahun masuk 3, 2 tahun lebih lah. Kambing ada berumur 2 tahun lebih juga. Masuk kepada 3. Ataupun bersaling gigi. Kibas umur setahun ataupun bersaling gigi. Ni walaupun tak sampai umur lagi bersaling gigi boleh dah. Adakah memadai hukum korban bagi binatang telah bersaling gigi tapi belum cukup umur? Boleh. Tapi setengah ulama kata tak boleh. Ni setengah ulama kata boleh, setengah kata tak boleh. Molek hak besar lah, hak besar, hak mahal-mahal sikit. Syarat sah korban itu binatang yang tiada aib. Apakah hukum jika berlaku aib pada binatang ketika kita nak perubah binatang? Jawab kata tak sah sembelih udhiyah kita, korban kita. Sembelih sah, korban kita tak sah sebab ada aib. Katakanlah masa kita nak perubah lembu tadi tu tiba-tiba patah kaki lembu. Jadi kita korban juga tak jadi korban, dia jadi sembelih biasa saja. Sekali lagi. Apakah hukum jika dia iltizam? Maksudnya dia perwajib bagi dia menyembelih binatang yang ada aib. Dia kata kami itu aku nak korban, sedangkan kami tak ada aib. Wajib dia sembelih. Tapi tak jadilah korban sebab ada aib. Sembelih wajib juga. Jadi sembelih bila? Sembelih pada waktu yang telah ditetapkan. Hari raya tu lah. Pada situ dah. Wallahu a'lam. InsyaAllah pada minggu hadapan itu kita sambunglah dalam soalan ke-22. Boleh dalam 20 soalan lagi ke kita sesabat korban pun tak apalah. Ada soalan juga? Ada soalan tanya masalah apa? Sadam akhau. Nak minta siapa nak minta siapa di antara kita jumpa dalil daging korban boleh bagi pada bukan Islam. Kitab mana? Saya tak jumpa. Ni nak tanya siapa ni? Nak tanya saya ke ni? Sana akhwat ni? Sana daripada akhwat gitu. Di antara kita nak minta siapa di antara kita. Lepas tu supaya tanya orang muslimat ini, nak minta siapa di antara kita jumpa dalil daging korban boleh bagi kepada bukan Islam. Mana ada, tak boleh. Ada kitab mana? Tak ada kitab pun tak boleh. Okey, Islam tak boleh. Hatta kalau kita masuk nak wikau ke Islam pun tak boleh. Kalau kita nak jemput saing kita, jiran kita ke, ada kadang-kadang cikgu ya saing hak tidak Islam, non Muslim apa semua nak ajak masuk daging suku. Jangan masuk daging korban. Korban itu bagi ibadat kita dengan Allah Taala. Cukup dulu dah, insya-Allah menghadapi kita sama sekali lagi. Ada soalan? Jawab dia. Pasal ada soalan ke nikmat Allah.
InsyaAllah kan sambung petani ni. Hak mana nak dengar pula tu petani pun kita kewat lah. Nazar korban boleh buat di luar negara tak? Nazar tak ada masalah. Saka dia begini, bila kita menazar untuk kita nak perbuat ke korban, jangan ada benda yang menegah daripada sah korban tu je. Gak korban kita nak buat di luar negara, kau nak buat dalam negara apa? Tidak ada masalah. Cuma seeloknya kita pergi korban tempat tak ada orang duk korban. Waktu moleknya jangan duk korban tempat orang banyak dah korban. Oh, siapa bagi daging tu ramai lagi. Lepas tu di antaranya mana tempat tak ada sangat orang korban. Babo Yakub kita lah ni. Babo Yakub main gitu je. Tok guru kita tu duk buat amalan tu. Dia kata Kemboja tu ada satu tempat orang duk buat korban. Hak tu memang banyak dah. Ni babo hojak lah, wallahu a'lam lah. Di kawasan dia saat ni tu memang tak ada. Jadi kalau ada nak korban tahun ni kau tahun depan kau tahun ni duk buat dah kau cedah lah tempat. Moga babo duk mai duk mengajar kita duk buat amalan gapo. Ni molek sekali dah kita bantu tok guru saat ni tanya. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna Ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من أوليائك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين إن شاء الله taqabbalallahu minna.